رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مالك رضي الله عنه: ما كان لله يبقى وما كان لغير الله يفنى. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر مهما تصورت بذلك، فالله بخلاف ذلك. والحمد لله، insyaallah subhanahu wa ta'ala, pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambung pengajian yang telah lalu, dan insyaallah subhanahu wa ta'ala akan dimulakan oleh pembacaan di dalam bahasa Arab oleh Zakwan, kemudian diikuti terjemahannya oleh Muhammad. Tafadhal. Sampai dekat wa ba'du fa hadha mukhtasar. Kuat sikit semua. Slow sikit, lepas tu dia boleh bantu. Maka risalah ini adalah ringkasan yang menguatkan sebahagian besar ilmu agama Zaruri yang tidak boleh bagi setiap kadang jahil tentangnya dari perkara-perkara yang berkait dengan persoalan jiwa. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kita yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ba'du. Wa ba'du ni biasa dalam kitab-kitab lama pun macam tu lah. Lepas dia buat muqaddimah, maka untuk masuk kepada view punya overall punya tajuk, dia pun sebut wa ba'du, maka ada pun selepas itu. Ini cara dia panggil adat training ulama-ulama dahulu. Wa ba'du, dan ada pun selepas itu. Selepas mana? Selepas aku mulakan kitab ini dengan basmalah, dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, dan aku bersyukur kepada Allah dengan aku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, dan selepas itu, selepas yang tadi lah, itu maksudnya. Selepas mana pengarang kitab dia memulakan kitab ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, tabarrukan bi kitabillah, kerana nak mengambil berkat dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kerana nak beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang mempunyai kemuliaan di sisi agama Allah Subhanahu wa taala, sekiranya tidak dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, maka kurang pahalanya. Maka oleh kerana nak mendapat keberkatan, mendapat pahala yang lebih,
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diikuti dengan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diikuti selepas itu selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pengarang kita dia kata apa? Wa ba'du, dan selepas itu, yakni selepas daripada perkara yang dia telah sebutkan sebelum ini. Fahadha mukhtasarun, dan kemudian daripada itu dan selepas itu, fahadha mukhtasarun jami'un li aghlabi daruriyat, maka ini adalah kitab mukhtasar, maka risalah ini adalah ringkasan. Ketahuilah kita tidak mengaji kitab besar, tak mengaji kitab yang besar seperti kitab Muhazzab, kitab Imam Nawawi yang berjilid-jilid banyak. Tidak. Kita tidak mempelajari kitab yang mutawassithah, yang sederhana perbincangannya, tidak. Adapun ulama dia tu bagi terang dekat kita bahawasanya kita belajar ni ialah kitab mukhtasarat baru. Kitab yang mula-mula kita nak berjalan dalam ilmu agama, kita bermula dengan kitab yang seperti ini. Kerana ulama-ulama dahulu dia mempunyai disiplin ilmu supaya melahirkan seseorang itu satu generasi ulama, iaitu dengan melalui menjalani disiplin ilmu. Di antaranya ialah ulama-ulama dahulu, mereka memulakan pengajian mereka dengan kitab mukhtasarat namanya. Apa makna kitab mukhtasarat? Kitab yang membincangkan perkara yang kecil-kecil dahulu, perkara yang ringkas-ringkas dahulu, perkara yang berkaitan dengan matan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok kitab yang hasil karangan ulama yang berjilid-jilid, asalnya kitab tersebut disyarah ia daripada matan yang kecil saiznya. Kadang-kadang dibuat dalam bentuk syair indah. Abda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Dia kata ni, aku mulakan kita ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada bait syair, musalliyan ala Muhammadin, dan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhirnya. Banyak kitab ulama diringkaskan dia menjadi ringkasan supaya memudahkan orang yang baru mula nak mempelajari ilmu agama, dia menghafal ilmu tersebut. Kehendak pengarang kitab, kenapa diringkaskan kitab yang tebal dan lafaznya itu qalil? Ringkas ni maknanya pemukhtasar. Ma qalla lafzuhu wa kasura ma'ani. Lafaznya sedikit, tetapi lafaz yang sedikit itu dia mengandungi makna yang banyak. Maknanya bukan cara-cara orang yang boleh mendatangkan kitab tu dia nak bagi kecil, bukan mudah. Ulama-ulama memerah tenaga mereka dengan sedaya upaya untuk mendatangkan perbincangan yang panjang di dalam kitab-kitab yang lebar, lalu diringkaskan dia di dalam beberapa lafaz-lafaz sebagai isyarat kepada ilmu yang banyak. Maka kitab yang dibuat untuk membicarakan tentang perkara ini dinamakan ia sebagai mukhtasar, iaitulah ringkasan. Apa makna ringkasan? Tulis ma qalla lafzuhu wa kasura ma'ani. Sedikit lafaznya tetapi banyak maknanya. Kemudian apabila pelajar tersebut, murid tersebut, orang yang menuntut ilmu agama, sudah ia mempelajari di dalam ilmu akidah, mukhtasar di dalam ilmu akidah, matan ilmu akidah, ilmu yang kecil-kecil di dalam ilmu akidah, lalu ia berpindah kepada ilmu seni yang lain seperti fiqh, maka jangan dibelajar kitab yang tebal-tebal terus, dibelajar kitab yang halus-halus dahulu.
belajar matan di dalam ilmu fiqh sebagaimana kitab yang dikatakan sebagai kitab Abi Suja'. Kalau di pondok diajar kitab Abi Suja', kemudian syarah sedikit demi sedikit, meraihkan keawaman orang awam dan kejahilan orang awam supaya mereka dapat mengikuti pengajian itu perlahan demi perlahan supaya memahami apa kehendak syarak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berpindah kepada ilmu tasawuf di dalam matanya pula. Kemudian bila dah mahir, berpindah kepada ulama kata berpindah kepada ilmu yang kedua, marhalah yang kedua. Tadi marhalah yang pertama, naik kepada marhalah yang kedua, syarah bagi ringkasan tersebut. Dinamakan ia sebagai mutawassithah, kitab yang sederhana perbincangannya, tidak panjang lebar lagi. Tidak kita kata membincangkan terang ayat Al-Quran, macam mana kita nak istinbat Al-Quran, keluarkan hukum tersebut, kan? Belum lagi bincangkan bagaimana ulama-ulama mengeluarkan hukum tersebut. Kitab ini dia membicarakan kitab yang lebih lebar daripada kitab Mukhtasar tadi. Bila dah ada tapak rumah molek, maka kita pun buat benda yang boleh menyokong rumah tersebut. Mula-mula jangan buat atap dulu. Ada orang buat rumah atap dulu. Dah, dia buat dulu rangka-rangka kasar rumah dahulu. Kemudian barulah dibina benda yang menyokong rumah tersebut. Kemudian baru dah letak atap dan sebagainya. Benda-benda yang menjadi hiasan decoration itu adalah terakhir. Kemudian apabila dah habis kitab yang dinamakan sebagai mutawassithah di dalam setiap ilmu-ilmu ini, kita masuk kepada ilmu yang dinamakan mutawwalah, ilmu yang panjang lebar perbincangannya tentang ilmu akidah, tentang ilmu nahwu, tentang ilmu saraf, tentang ilmu fiqh. Hatta ilmu nahwu pun dia mempunyai ulama-ulama dahulu, kerana bijak pandai mereka, tahu bagaimana mereka mendidik masyarakat min jahil ila jahil, dari satu generasi ke generasi yang seterusnya, supaya majlis ilmu agama tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi santapan kepada semua mereka yang lahir daripada madrasah ulama yang seperti ini, akhirnya menjadi ulama pengganti kepada ulama yang telah berlalu. Tak gitu. Sebab itulah Al-Imam Al-Bukhari apabila dia mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kunu rabbaniyin, jadilah kamu ulama-ulama yang rabbani, yang bersifat dengan rabbani. Lalu Imam Al-Bukhari seorang ulama besar di dalam ilmu hadis. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan, Imam Bukhari radhiyallahu anhu dia telah sampai kepada peringkat tertinggi di dalam ilmu hadis. Dinamakan ia sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Ini yang paling tinggi sekali dalam ilmu hadis, dinamakan dia sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Mula-mula muslim, orang yang mula-mula nak belajar ilmu hadis, baru kalau kita tengok anak nak bertatih dalam ilmu hadis, kita panggil muslim. Kemudian naik satu peringkat muhaddis, orang yang menghafal hadis diriwayatkan wa riwayatan. Kemudian naik satu peringkat al-hafiz, iaitu ulama yang sampai peringkat boleh mensahihkan hadis dan boleh mendhaifkan hadis. Kemudian naik ke peringkat lagi hujjah, hakim, dan sampai peringkat tertinggi ialah ulama yang dinamakan Amirul Mukminin fil Hadis. Amirul Mukminin fil Hadis ialah peringkat tertinggi di dalam ilmu hadis, seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, seperti Imam Al-Bukhari. Maka ulama-ulama sebegini apabila mereka memberi pendapat di dalam ilmu hadis, maka pendapat mereka kerana alat yang ada pada mereka cukup dan mereka mempunyai ketinggian di dalam ilmu tersebut, maka mereka dapat mensahihkan hadis dan mendhaifkan hadis. Oleh itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
sebagai faedah, walaupun ia tidak ada kaitan sedikit dengan matan, ingat bahawasanya kerja mensahihkan hadis dan mendaifkan hadis ialah kerja ulama hadis yang sampai peringkat al-hafiz, iaitu kata ulama dia menghafal 100,000 hadis dirayatan wa riwayatan, secara dirayat dan riwayat, dan dia mengenal perawi-perawi hadis, bilakah dia lahir, bilakah dia wafat, bilakah siapakah yang dia berjumpa dan siapakah yang dia keji, dan adakah dia ini dihukumkan sikah oleh ulama ataupun tidak. Seolah-olah dia mengenal perawi, setiap perawi yang dia riwayatkan itu hinggalah kepada Nabi SAW, sebagaimana dia mengenal anak dia, sebagaimana dia mengenal jari jemari dia, barulah ia sampai peringkat muhaddis, barulah dia sampai, maksud saya sampai peringkat al-hafiz. Maka bila mana sampai peringkat tersebut, bolehlah dia mengatakan hadis ini adalah hadis sahih, hadis ini adalah hadis dhaif. Adapun setakat baru masuk daftar universiti 3 minggu atau 4 minggu, ataupun habis degree, ataupun habis master, ataupun habis PhD, dapat profesor wadia, belum tentu dia menghafal 100,000 hadis dirayatan wa riwayatan, dan dia menghafal kutubus sittah. Mana boleh dia mengatakan tentang hadis Nabi SAW ini hadis sahih, itu hadis dhaif, sedangkan autoriti dia di dalam bidang tersebut dia tidak mencukupi syarat yang telah diletakkan oleh Al-Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Amali, dan juga terdapat di dalam kitab Tadrib Ar-Rawi, bahawasanya syarat mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, mestilah dia sampai peringkat Al-Hafiz. Sebab itu Imam As-Suyuti dia kata di dalam kitab Al-Amali, wa khudhu haitsu hafidun alaihi nas aw min musannafin bi jam'ihi yuqas. Dia kata ambillah, terimalah apabila dinaskan oleh seorang yang berstatus al-hafiz, yang ilmunya sampai peringkat al-hafiz di dalam ilmu riwayat, ilmu hadis, maka bila dia mengatakan hadis sahih, maka kita sebagai orang bodoh, kita menerima pendapat ulama yang sampai peringkat al-hafiz. Itu dia. Ataupun kita mendapati satu karangan ulama, atau min musannafin, karangan karya ulama-ulama terdahulu yang sampai peringkat al-hafiz, dia menyatakan dalam kitabnya, aku tidak akan memuatkan di dalam kitab ini melainkan hadis yang sahih saja. Apabila kita dapati satu hadis lalu diriwayatkan oleh perawi tersebut dan didapati ia memasukkan hadis tersebut di dalam kitabnya, yang mana kitabnya itu disebut dalam muqaddimah kitab tersebut, yang penulis itu tidak akan menyebut bahawasanya hadis melainkan hadis yang sahih saja. Seperti Sahih Bukhari dia telah mensyaratkan bahawasanya saya tidak akan memasukkan sebarang hadis di dalam kitab sahih melainkan pastilah ia sahih di sisi saya. Maka ketika itu kita dapati bahawasanya sekiranya ia diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, kita mengetahui bahawasanya hadis ini sahih. Ataupun diriwayatkan oleh Imam Muslim, kita mendapati ianya hadisnya yang sahih. Tetapi kalau kita dapati bahawasanya ia disahihkan oleh doktor begitu, doktor begini, kita boleh tak hukum hadis itu sahih atau tidak? Tak boleh. Sebab apa? Kerana syarat mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis, mestilah dia sampai peringkat tadi. Itu cara kanun, peraturan yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama. Sekira-kira jangan ada datang nanti mereka yang tidak layak bercakap di dalam ilmu hadis, tiba-tiba mereka mengomong dalam ilmu hadis, wa huwa laisa ahlam bidzalik. Dia bukan mempunyai keahlian di dalam bidang tersebut. Dhalla wa adall. Dia menyesatkan orang lain dan dia sesat dan dia menyesatkan orang lain. Dhall wa adall. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Wal iyazu billahi min dzalik.
Maka kitab yang pertama tadi ialah kitab Mukhtasar, dan Rabbani yang kita sebut oleh Imam Bukhari tadi. Rabbani ni kata Imam Bukhari, makna Rabbani, Ar-Rabbaniyun alladzina yurabbun nasa bisigharil ilm qabla kibariha. Orang yang dinamakan ulama Rabbani ini, ulama pendidik, ialah alladzina yurabbuna nas, orang yang mendidik manusia yang lain. Ulama yang mendidik manusia yang lain bisigharil ilm qabla kibariha, dengan ilmu yang halus, dengan ilmu yang kecil-kecil dahulu. Bisigharil ilm, dengan ilmu matan-matan dahulu, dengan ilmu ringkasan-ringkasan dahulu. Qabla kibariha, sebelum ilmu yang luas perbincangannya. Nah, inilah yang disebut sebagai ulama Rabbani. Bukan kali yang pertama kita buka kitab buka Sahih Bukhari, tidak, Sahih Muslim, tidak. Dia ada di sana muqaddimah ilmu-ilmu yang perlu menjadi introduction bagi setiap ilmu, pendahuluan bagi setiap ilmu. Biar cukup berkakas dia tu kelengkapan awal gula, betul awak kata, barulah kita membicarakan tentang ilmu tersebut. Ya, kalau kita nak pergi bersih rumput di sana, mesti semua ada alat kelengkapan, ada cangkul, ada apa tu? Dia panggil, kalau Kelantan dia panggil coklat. Dia panggil apa dia dalam bahasa Barat? Sampah dia, kita tarik dengan sampah, ada gigi, jangan-jangan. Dia panggil apa? Hah? Tergaya. Itu itulah. Jadi kena ada alat yang cukup, barulah kita boleh buat kerja. Tapi sekiranya tidak mempunyai alat, maka jangan sekali-kali kita memasuki ilmu tersebut. Kata pengarang kitab, maka fahadha mukhtasarun, maka ilmu ini adalah mukhtasar, ringkasan. Jami'un, yang menghimpunkan li'aghlabid daruriyah, sebahagian besar ilmu daruri. Daruri ini ilmu yang tidak dapat tidak bagi setiap orang mukallaf perlu mempelajari akan dia. Artinya tidak boleh jahil sekali-kali akan ilmu ini. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tak boleh jahil dalam ilmu yang kita akan bicarakan ini? Kerana jahil di dalam ilmu yang kita akan bicarakan ini hukumnya fasiq, mustanbat, diambil hukum ini daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin, mempelajari ilmu yakni ilmu fardu ain, tuan-tuan. Fariidatun merupakan compulsory, benda yang fardu wajib bagi setiap orang muslim. Maka mempelajari ilmu ini dikira sebagai wajib. Ilmu agama ni, tuan-tuan, banyak, dan di sana terdapat sekadar sebahagian ilmu agama yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan ke atas setiap orang mukallaf. Setiap orang mukallaf. Dan perbincangan siapakah mukallaf akan kita tangguhkan pada perbincangan pada tajuknya nanti, Allah Subhanahu wa taala. Maka jahil tentang ilmu ini murtakibun kabirah. Selagi tidak mempelajari ilmu ini, tuan-tuan, seseorang itu dikira sebagai seorang yang berdosa besar. Cuai di dalam mempelajari ilmu sebegini, walaupun bukan kitab ini. Jangan kata tak belajar kitab ni dia maknanya berdosa besar. Tidak. Kalau dah ilmu yang kita sebut, yang akan kita sebutkan, ada pada kitab ulama-ulama yang lain, sudah memadai. Tak gitu. Adapun sekiranya tiada ilmu ini pada diri kita, kita tak belajar dan tidak mengambil berat akan ilmu ini, maka selagi itu, selama itu, kita akan berada di dalam dosa besar. Murtakibun lil kabirah.
melakukan dosa besar sebab kecuaian mempelajari ilmu ini. Sebab itu dia kata li'aghlabid daruriyat allati la yajuzu li kulli mukallafin, yang tidak harus bagi setiap orang mukallaf jahil akannya minal i'tiqad, yang terdiri sekarang ini dia akan sebut. Maka ilmu yang dinamakan daruri itu antaranya ilmu yang berhubung dengan i'tiqad, ilmu yang berhubung dengan perkara keyakinan. I'tiqad daripada kalimah aqadah dalam bahasa Arab. Aqadah ni ikat. Kemudian ikat pula dinamakan ikat di sini ikat simpul mati. Isyarat kepada bila mana kita mempelajari ilmu akidah, mestilah perkara yang kita akan belajar itu disimpul mati di dalam hati kita, diyakini dan dipelajari dan dipercayai secara jazam putus, tidak boleh syak sekali-kali. Itulah dinamakan sebagai ilmu i'tiqad, ilmu yang membicarakan tentang pegangan hati, ilmu yang membicarakan dinamakan juga dengan ilmu akidah, iaitu ilmu pegangan. I'tiqad dengan akidah ni lebih kuat, ataupun dinamakan ia dengan ilmu at-tauhid, ilmu mengesakan Allah, kerana dibicarakan dalam ilmu tersebut tentang bagaimana seseorang itu nak menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dari yang lain, membicara bagaimana nak mengesakan Allah tanpa menyengutukan Allah dengan yang lain. Maka dinamakan ia sebagai ilmu tauhid. Sama ke tak buah-buah haktullah, yang ini dengan yang tadi sama. Juga dinamakan tentang mempelajari ilmu ini dengan ilmu usuluddin, ilmu usul, ilmu pangkal, ilmu asas, ilmu pokok agama. Jadi dia merupakan asas bagi rumah. Kalau kita kata rumah, dia menjadi asas, batu asas bagi agama itu sendiri. Kalau tak ada dia, boleh. Sebab apa dia menentu di antara Islam ataupun tidak seseorang itu. Kemudian juga dikenali ilmu ini dengan ilmu sifat, ilmu yang kita nak mempelajari, nak membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terhingga banyaknya. Maka ilmu ini dinamakan ia dengan ilmu sifat, kerana kita mengenal manusia itu dengan rupa paras. Kenal Zaid ada batang hidung, ada dua mata, ada misai, ada janggut. Kita kenal boleh beza Zaid dengan Yusuf dan sebagainya. Adapun mengenal Allah Subhanahu wa taala bima'rifati sifatillah. Mengenal Allah ialah dengan arti kata kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terhingga banyak. Faham? Maka banyaklah ilmu ini nama dia. Ilmu akidah ini banyak sekali. Kenapa banyak dia? Li syarafil ma'lum. Syarafil ulum bi syarafil ma'lum, kata ulama. Mulianya ilmu ini, banyaknya nama, dan ia menunjukkan kemuliaannya. Kemuliaan ilmu ini lebih daripada ilmu-ilmu yang lain. Li syarafil ma'lum, kerana mulia tentang apa yang kita pelajari. Belajar ilmu akidah, kita belajar tentang siapa? Tentang Allah. Dan Allah adalah semulia-mulia. Maka ilmu mempelajari tentang Allah asyraful ulum, sebagai ilmu yang paling mulia sekali, ilmu yang paling agung sekali, ilmu yang paling tinggi sekali. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbangga
Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada beliau baginda ilmu akidah lebih daripada yang lain, mengenal Allah lebih dari yang lain. Mana buktinya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana a'lamukum billah wa asyaddukum lahu khasyah." Aku adalah orang yang paling mengenal Allah, orang yang paling baik ilmu tauhidnya. Wa asyaddukum lahu khasyah. Dan kata Nabi, dan aku juga merupakan orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qudwatuna. Dia merupakan pedoman bagi kita. Maka kita ikuti baginda sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama dahulu bila mana dia mengarang kitab, dia menulis kitab, ini diceduk dan ditelusuri daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dimulakan dengan mempelajari ilmu ini, kemudian akan datang ilmu yang berkaitan dengan fiqh, kemudian akan datang ilmu yang berkaitan dengan tasawuf nanti. Kenapa ilmu ini didahulukan daripada ilmu yang lain? Kerana ia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik para sahabat dengan ilmu ini dahulu daripada ilmu yang lain. Ilmu ini didahulukan daripada ilmu yang lain. Mana buktinya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Jundub bin Abdullah, bahawasanya Jundub bin Abdullah berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah, kami masih muda remaja, belum balik lagi. Maknanya masih kekanak-kanakan lagi. Ini pendidikan Rasulullah, masih kekanak-kanakan lagi. Apa dia ajar? Fata'allamnal imana, kami mempelajari daripada Rasulullah keimanan, ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Dahulu, qabla an nata'allam al-Quran, sebelum kami mempelajari tentang Al-Quranul Karim, summa ta'allamna al-Quran, dan kami mempelajari selepas itu bagaimana nak mempelajari Al-Quran, bacaan Al-Quran, tajwidnya dan sebagainya. Fazdadna bihi imanan, oleh kerana kami mendahulukan ilmu akidah terlebih dahulu, diekori dengan mempelajari ilmu Al-Quran, dipahami Al-Quran itu melalui akidah yang sahih, fazdadna bihi imanan, maka bertambah-tambahlah iman kami. Lihat, inilah cara pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mula-mula sekali kita lahirkan anak, bila anak hampir nak tamyiz, bila umur 7 tahun, kita bagi baca Quran dahulu. Elok tak elok, tapi benda yang lebih elok daripada perkara tersebut ialah didahulukan, dikenal, bagi tahu dia, diintroducekan kepada dia tentang Allah, diajar di antara sifat Allah Ta'ala wujud, mesti yakin kewujudan Allah Ta'ala, cukup dah tu budak, ya? Tak gitu? Nah, kemudian Allah Ta'ala tidak ada permulaan bagi kewujudannya, cukuplah dia budak. Nah, kemudian Allah Ta'ala tidak ada penghujung baginya. Adapun kita ada penghujung, akan mati. Ya, cukup dah tu. Boleh diletakkan sebagai batu asas bagi akidah anak-anak. Kemudian Allah Ta'ala tidak sekali-sekali sama dengan makhluk. Ayat serupa dengan pak saudaramu. Dari sudut hidung ada, mata ada, telinga ada, dia faham dah tu. Kemudian Allah, dia tidak ada benda-benda hal lagi ni. Cukup dah tu. Tak sama sekali-kali dengan makhluk. Maka pendidikan yang sebegitu pada peringkat awal, ia merupakan pendidikan yang dibawa oleh Rasulullah, dibawa oleh sahabat, kemudian diajar di seluruh peringkat hingga sampai kepada madrasah ulama-ulama yang diambil ia daripada madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومسائل فقهية من الطهارة. والشيء من أحكام المعاملات على مذهب الإمام الشافعي. Dan persoalan hukum bermula daripada masalah taharat, iaitu suci hingga haji, dan beberapa hukum yang berkaitan dengan muamalat berdasarkan mazhab al-Imam al-Syafi'i. Kemudian kata pengarang kitab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa masail fiqhiyatin min at-taharati ila al-hajj. Apabila telah kita nanti akan dibicarakan, dia kata ni dia nak sebut kita overview yang akan dibicarakan dalam kitab. Secara umum, isi kandungan kitab. Pertama, benda yang menjadi daruri yang tidak mesti dipelajari oleh setiap orang mukallaf, tidak harus jahil akannya, ialah perkara yang berkaitan dengan